Baik Tun Julia, operasi bersepadu Khazanah OBK dijalankan di Sabah sejak Ogos lalu mencatat 66 kes melibatkan 72 tangkapan dengan nilai rampasan lebih 3.2 juta ringgit. Ia kerjasama Pasukan Gerakan AM, Pasukan Gerakan Udara, Jabatan Perhutanan, Jabatan Hidupan Liar, Taman-Taman Sabah, Majlis Perbandaran Sandakan dan Worldwide Fund for Nature, WWF. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali berkata, OBK akan diteruskan bagi meningkat keberkesanan pembenterasan aktiviti pencerobohan, pemburuan haram dan penyeludupan hidupan liar, memusnah hidupan marin selain aktiviti perlombongan bahan mineral. Kita bukan go for fasa value atau nilai yang berkaitan dengan OBK, tapi kesan hasil daripada pencerobohan Khazanah negara ini. Kita diseroboh sewenang-wenangnya. Dan kita kena pertahankan. Untuk kita ni diberi tanggungjawab dan amanah. Dan kita kena pertahankan amanah dan tanggungjawab ini untuk generasi yang akan datang. Datuk Hazani bercakap kepada pemberita di Sandakan. Kejayaan terbesar OBK menemui lokasi aktiviti penlombongan emas di Sultan Simpan Ulu Segama Malua Lahad Datu dipercayai beroperasi sejak tahun 90-an sebelum hutan berkenaan dikategorikan sebagai hutan simpan kelas 1. Ketua Konservator Hutan, Datuk Frederick Kugan berkata, pihaknya akan memperhalusi pelan tindakan penguatkuasaan serta pengurusan hutan di kawasan tersebut bagi mengelak aktiviti seumpama berulang. Sebagai contoh yang telah dikenal pasti adalah jalan masuk daripada bahagian barat, ya, di mana telah tidak mendapat tumpuan dari segi penguasaan, ya, lebih kepada bahagian timur, memandangkan dia lebih kepada ni Ladatu, kan, dekat Ladatu, ya, Ladatu ke Dagau ni, jadi kita akan tumpukan itulah. Tapi seperti mana yang saya nyatakan tadi ni, jalan masuk ni banyak, ya, jadi kita akan kenal pasti. Kes lain dicatat OBK, aktiviti memusnahkan hidupan marin, 1 kes pengeboman ikan, 3 kes berkaitan penyu dan 3 kes berkaitan balat dan lobster. Sabah layak beralih ke Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa 18 Oktober ini. Perkara itu dimaklumkan melalui ciapan Twitter Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun sebentar tadi. Sementara itu, Prosedur Operasi Standard SOP Fasa 2 PPN Negeri Sabah telah dikemaskini Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah semalam. Kemaskini itu termasuk panduan kemasukan ke Sabah dari Semenanjung, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa hingga 31 Oktober ini. Bagi pengembara domestik perlu mengisi e-borang deklarasi kesihatan dan menyertakan bukti status lengkap vaksin semasa penilaian risiko di pintu masuk. Bagi individu lengkap vaksin sekiranya bergejala, diarah menjalani kuarantin wajib di rumah. Kanak-kanak dan remaja di bawah 12 tahun yang memasuki Sabah bersama penjaga pula dinasihat menjalankan pemantauan kendiri di rumah selama 10 hari. Sementara individu yang belum lengkap divaksin perlu melakukan semula RT-PCR atau RTK antigen. Individu itu juga akan menjalani kuarantin wajib selama 10 hari di rumah. Dalam pada itu, Facebook MKN Sabah juga memaklumkan permit polis tidak lagi diperlukan bagi pergerakan pengembara domestik rentas negeri berkuat kuasa serta merta. Sementara itu, pengumuman kerajaan negeri membenarkan rentas daerah turut disambut baik pemain industri perkhidmatan pengangkutan awam. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati kebenaran ini menghidupkan semula peluang pekerjaan kepada pemandu bas selain memudahkan golongan yang perlu bergerak antara daerah untuk berurusan. Mereka yang ditemui mengakui pematuhan prosedur operasi standard SOP masyarakat masih perlu diutamakan. Kita harapkan semua pengguna-pengguna pengangkutan awam, bukan saja bas ekspres, pengangkutan awam lain, contohnya teksi, bas mini semua, supaya mereka mengambil vaksin 2 dos untuk keselamatan. Jadi mereka-mereka yang tidak mengambil vaksin sebenarnya kita tidak akan benarkan untuk menaiki perkhidmatan awam. 希望可以找回2年前的客人咯，的生意咯。 Ada susah habis kami di rumah saja dalam 2 tahun kalau aku kira-kira ini dalam 2 tahun kalau pol kerja mungkin sekitar 4 bulan 5 bulan begitu yang kerja. Tapi kira bersyukurlah pasal
Ada bantuan dari kerajaan, kami macam gembira lah pasal kita mulai sudah start mulai kerja balik. Jumlah keluarga jumlah. Gembiraan jumlah keluarga. Boleh juga lah. Memang kami jaga SOP juga lah. Setiap bas kalau sebelum jalan ada cek suhu kah, semua lah. Ada lengkap 2 dos kah, semua cek lah. Kalau tidak ada 2 dos, kami memang tidak dibenarkan naik. Gembira lah dapat sudah jalan bas. Dorang pun dapat balik kampung juga. Yang penting dorang ada vaksin, full vaksin saja dapat jalan. Kebenaran Rentas Daerah turut merangkumi syarat kesemua pemandu dan pembantu atau petugas pengangkutan awam lengkap vaksin selain perlu berstatus risiko rendah. Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan menyarankan agar Perjanjian Malaysia 1963 MA63 diperbaharui bagi memperbetulkan beberapa perkara utama. Satu perjanjian baharu perlu dibentuk berdasarkan perkara terkandung dalam pengisytiharan Proklamasi Malaysia pada 16 September 1963. Persekutuan yang ada sekarang ini adalah Persekutuan Malaysia. Maka perlulah ada penyelarasan dan pembetulan tentang tafsiran Malaysia. Maka kita harap perlembagaan yang akan diperbetulkan ini pada minggu depan akan dibuat dengan tafsiran Persekutuan Malaysia. Datuk Jeffrey menyatakan perkara itu ketika ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Daerah Tambunan 2021 di Tambunan. Katanya lagi manfaat perjanjian baharu adalah untuk kemajuan pembangunan jangka panjang Sabah dan Sarawak, terutama penyaluran peruntukan kewangan hasil kedua-dua negeri. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Palawan. Meskipun aktiviti rentas daerah dan negeri dibenarkan, pastikan patuhi SOP. Kembali bersama Tun Julia.